Kitab tak baca lagi. Nak baca ke tak? Ustaz Abad nak baca tak? Terpulang lah. Muslimat tak mana ni berhenti ni? Nah, abang pun slow dah. Insya dah Ustaz. Oh, tergagah apa lagi? Kalau tak semangat kan abang muka suara apa-apa? Bab rukun sembahyang ke berapa? Baik. Ke surat 49 50 nah. 52. Reda tak nak tak? Reda tak nak? Sahabat tak nak? Tak nak? Ya. Tuan-tuan, saya rasa kitab ni kita tak baca malam ni. Tak baca. Tuan-tuan balik cari muka surat, jumpa habaq saya bulan depan. Tak jumpa Masa tu. Betul ke? Nombor berapa? Nombor 1. Jika sembahyang pertama niat. Okey, baik. Terima kasih kerana ingat juga akhirnya. Dia gini, saya kalau baca jadi panjang. Saya tak mau baca. Tapi saya nak kongsi satu isu yang mudah, yang orang tanya kemarin. Main tutup kitab dahulu, InsyaAllah terbuka balik pada bulan hadapan. Tanda dan bulan lepas saya tanya, habaq tuih muka surat berapa, tang mana perenggan. Pada paling kurang, tengok balik video kita ni, kalau rajinlah. Dengar kuliah hak bulan lepas, boleh habaq tang mana sambung. Baik, isu mudah. Baru ni kemarin dululah tuan-tuan ada orang tanya kita tentang salat jamak qasar. Jamak lah, himpunkan dua sembahyang fardu dalam satu waktu sahaja. Sama ada diperawalkan ataupun dilewatkan. Yang awalkan namanya jamak takdim, yang diperlewatkan nama jamak takhir. Tajuknya jamak takhir ialah menangguhkan salat pertama dibawa ke waktu yang kedua. Buat sekali. Contoh zuhur kita buat dalam waktu asyak. Itu namanya jamak takhir. Maghrib wafikan isyak, namanya takhir. Mana menangguhkan zuhur ke waktu asyak. Kemudian masuk asyak, sembahyang zuhur dah asyak sekali. Isunya ialah sebelum kita langkah masuk waktu asyak, mesti kita berniat jamak takhir dalam hati kita. Ini wajib. Ini wajib. Antara syarat sah jamak takhir ialah mesti kena ada niat jamak takhir dalam waktu yang pertama. Dengan erti kata yang lain, kalau kita tak niat jamak takhir dalam waktu yang pertama sampai habis waktu pertama, masuk asyak tak niat jamak takhir, nanti waktu asyak zuhur kena qada. Bukan zuhur tunai. Tuan-tuan, nak niat jamak takhir ni bukan kena duk berada, ambil wudu, menghadap kiblat, mengucap sudah, tak payah. Lintas aja, aku nak sembahyang zuhur dengan asyak jadi ya. Aku nak buat jamak takhir, lohok pergi asyak, cukup setakat tu je. Bukan nak usalli jamak, tak ada tuan-tuan, tak payah. Itu panjang cerita. Hanya dengan lintas di hati, aku nak buat jamak zuhur dengan asyak, selesai. Ataupun nak buat jamak takhir, selesai. Itu je. Sambil-sambil start kereta boleh niat tuan. Bukan kena duk beradab, kiblat beradon, tak gaduh. Tapi yang dia tanya saya ni ialah kepahaman kena niat jamak takhir pada waktu pertama. Tiba-tiba ada orang tu kata salah. Yang betulnya dia kata niat jamak takhir ni, contoh zuhur dengan asyak, mesti niat semasa masuk waktu asyak. Maknanya masa zuhur tu tak payah niat apa-apa.
masuk waktu asar baru niat jamak takhir. Yang tu yang dia pening tu. Dia faham elok dah tadi tu. Mesti niat jamak takhir dalam waktu yang pertama. Tiba-tiba ada hamba Allah Ta'ala ini kata niat jamak takhir ketika masuk waktu yang kedua. Contoh, bila bang asar barulah kita niat jamak takhir. Peninglah dia belaga ilmu tu. So dia pun tanya kita, lagu mana yang betulnya? Yang betulnya macam sahabat awal tadi. Sesiapa yang sengaja tak niat jamak takhir waktu lohak, dia tak niat jamak takhir ketika lohak, habis lohak masuk tu asar, lohak tu qadaan, jadi qada, bukan tunai. Boleh. Kalau dia buat jamak takhir, cukup syarat, cukup sifat, dia niat jamak takhir waktu lohak. Masuk waktu asar, dia buat lohak, dia buat asar, lohak tu pahala tunai. Tentang bezanya, siapa yang buat jamak takhir, zuhur tu pun dapat pahala tunai. Buat jamak takhir maghrib dengan isyak, maghrib tu pun kira tunai pahala dia, bukan qada. Saya pun tanya dia, mai kau mana kawan tu, mai mana? Dia pun tak tahu mai tak mana. Nah, tuan-tuan, itu salah faham. Alasan kenapa wajib jamak takhir pada waktu yang pertama mudah sahaja. Tak boleh tinggal yang wajib begitu sahaja, melainkan kena ada gantinya yang wajib. Maknanya apa? Awak musafir, syarat cukup, awak boleh buat jamak takhir. Bila awak nak buat jamak takhir, sepatutnya zuhur sembahyang dalam waktu zuhur, itu asal, itu wajibnya. Tiba-tiba awak nak postpone zuhur ni ke dalam waktu asar, takkan nak tinggal lagu tu saja. Wajib asal sembahyang zuhur waktu zuhur tu wajib. Tiba-tiba awak nak renjak zuhur ni pergi waktu asar, takkan nak biar lagu tu, nak tinggal lagu tu je. Mesti ada ganti dia. Sebab apa mesti ganti? Kerana asalnya wajib sembahyang waktu zuhur dalam waktu zuhur. Oleh kerana awak nak buat jamak takhir, zuhur nak pindah pergi ke asar, maka mesti ada ganti zuhur tu. Apa dia? Niat jamak takhir itulah wajib, kerana ganti solat zuhur yang dipindah kepada waktu asar. Ini kaedah mazhab Syafi'iyah, la yutraku al-wajibu illa bi badalin. Tak ditinggalkan yang wajib melainkan ada ganti dia. Nak tinggal lohak buat waktu asar boleh, tapi wajib ada ganti solat tadi dengan niat jamak takhir. Itu alasan mazhab Syafi'i. Dan jamak takhir ni tuan, dia tak apa, dia tak sama dengan jamak takdim. Dia tak mesti mayang dua tu betul-betul. Tentu ada niat zuhur nak buat jamak takhir dengan asar, masuk tu asar nak buat lohak dulu pun boleh, itu yang afdal. Nak buat asar dulu pun tak apa, boleh juga. Tuan-tuan mayang waktu yang pertama habis dah, pergi makan dulu, tuan-tuan pergi berak dulu, kencing dulu. Nah, contoh. Lepas tu pergi wuduk sembahyang pula hal nombor 2, boleh, tak wajib betul-betul. Untuk jamak takhir tak wajib berturut. Tapi masuk jamak takdim mesti berturut-turut. Jamak takdim mesti waktu yang pertama disolat dahulu, kemudian boleh waktu yang kedua. Jamak takdim seperti asar kita buat siap-siap dalam waktu lohak. Perawalkan, yakni perawalkan waktu yang kedua bawa mai waktu yang pertama, seperti perawalkan asar ke dalam waktu lohak. Syarat dia antaranya mesti niat jamak takdim, niat jamak ketika sedang salat yang pertama. Tuan-tuan nak buat jamak takdim waktu zuhur, zuhur dengan asar, masa mian lohak tu mesti kena niat jamak. Aku nak jamak dengan asar ni.
Dan niat jamak takdim bukan semestinya semasa takbir. Ada orang tu, ustaz, panjang niat saya dah wah-wah. Niat sembahyang pun dah takbir 4 kali. Tak mau nak jadi. Lepas tu nak jamak takdim, niat pula tambah. Lagi teruk lah saya. Tuan-tuan, jawapannya, jamak takdim tu, niat dia tu tak wajib, tak mesti ada semasa takbir. Boleh lintah tentang mana pun, selagi tuan-tuan tak habis sembahyang yang pertama. Faham kono? Jamak takdim, tuan-tuan sembahyang lohor, Allahu Akbar, niat sembahyang macam biasa. Tengah baca Fatihah ataupun lepas Fatihah, niat aku nak buat jamak takdim dengan asar. Tengah rokok, niat aku nak buat jamak takdim dengan asar. Boleh, selagi tak beri salam. Innaka Hamidum Majid. Nampak jamak takdim, pasal apa nak balik awal? Contoh kan, masa tu dia saja aku nak jamak takdim dengan isyak. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh. Nah, yang penting niat jamak takdim mesti berada dalam solat yang pertama, ketika sedang solat. Kalau habis solat tak valid. Cuma Imam Nawawi kata masih boleh niat jamak takdim kalau lepas salam. Kok terlupa niat masa tengah sembahyang, lepas salam boleh lagi niat, laku lagi. Dan jamak takdim mesti berturut-turut, waktu yang pertama dan yang kedua, jangan selang lama. Habis lohor terus bangun buat asar. Minum kopi tak boleh. Tuan-tuan, jawab WhatsApp pun tak boleh. Jawab telefon, dia akan putih mualat. Nanti asar kena buat waktu dia. Tak laku jamak takdim sebab telah putus. Apa nak putus? Sembahyang tidak berturut-turut antara waktu pertama dan yang kedua. Tuan-tuan, sebenarnya tajuk jamak takdim takhir ni panjang. Dia bukan semudah itu. Walaupun mudah untuk dilakukan. Baik. Dan jamak ni dia akan main borang sekali, tak kasar pula. Itu tajuk lain lah, tuan-tuan. Walaupun dia ada kelaziman. Baik. Jadi saya kata yang saya cerita ini adalah sebagai menjawab sebahagian salah faham orang ramai terhadap jamak takhir. Setakat itu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang baik pada Allah, yang saya silap sebab kelemahan saya, minta tuan main tak baca kitab. Tak baca kitab, hanya kongsi 2 isu. Pertama, isu pindah roh jasad ke jasad. Yang kedua, kongsi berkaitan dengan masalah jamak takhir dan jamak taqdim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, saya nak minta dari saya dah buat jamak takdim tadi. Kebetulan